Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan. Apa khabar? Saya Sheila. Bertemu kita dalam rancangan Kembara Daniel. Memberi arahan dan pesanan, sebutan mesti betul dan jelas agar mudah untuk difahami, dapat dilakukan dengan baik. Guna semua perkataan ini, beritahu diminta sampaikan. Sila mohon tolong dan pastikan untuk arahan juga pesanan. Memahami dan melaksanakan arahan sangat penting untuk menjalankan tugas. Guna semua perkataan ini, beritahu diminta sampaikan. Sila mohon tolong dan pastikan untuk arahan juga pesanan. Kali ini kita akan belajar mengenai kemahiran memberikan dan memahami arahan dan pesanan. Kawan-kawan faham tak apakah maksud arahan dan pesanan? Arahan dan pesanan adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya, apabila seseorang memberi kita arahan, maka kita mestilah mendengar dengan teliti dan memahami arahan tersebut supaya kita dapat melakukan arahan dan pesanan tersebut dengan tepat dan betul. Sekiranya kita tidak faham akan arahan dan pesanan tersebut, sudah pasti akan menimbulkan salah faham dan masalah kepada kita. Baiklah, untuk mengetahui bagaimanakah arahan dan pesanan disampaikan, jom kita bersama-sama dengan Daniel. Nak masukkan semua ni dalam bakul ni ya, Mama? Iya. Cuba Mia kira berapa bekas semuanya tu? 7. Semua ada 7, Mama. 7 Ma, banyaknya kuih-kuih ni. Ma nak bagi siapa kuih-kuih ni semua? Lah, kuih ni kan Mak nak bawa ke mesyuarat Persatuan Ibu Bapa dan Guru di sekolah kamu kejap lagi. Mia, sebelum Mama pergi, tolong kemaskan dapur tu ya. Cuci pinggan mangkuk tu. Baiklah Mama. Mama jangan risau. Semua pinggan mangkuk kat dapur tu nanti Mia cuci. Daniel pula, jangan lupa kemaskan sampah tu ya. Nanti masukkan dalam plastik dan buang di tong sampah. Baiklah Mama, semua sampah tu Daniel akan masukkan ke dalam plastik hitam supaya tidak diselongkar kucing. Beres Mama. Mama, ayah tak pergi sekali ke mesyuarat PIBG tu? Pergi. Ayah akan terus ke sana lepas balik dari pejabatnya nanti. Ayah pesan dengan Mama tadi supaya kamu tolong pulangkan tu buku yang dipinjamnya dari Cik Raju, jiran kita tu. Ya, jangan lupa tau. Baiklah Mama, nanti Mia pulangkan pada Encik Raju. Daniel pula, ayah pun ada pesan. Jangan lupa siramkan pokok cili yang ayah tanam semalam tu ya. Cuaca panas terik ni, nanti mati pula pokok ayah tu. Baiklah Ma, saya pun nak siram pokok tomato dengan pokok cili yang saya tanam semalam tu. Eloklah. Mama dah lambat ni. Mama pergi dulu ya. Okey. Baik-baik jaga rumah tau. Ya? Okey. Bye sayang. Bye. Bye sayang. Bye. Bye. Ya kawan-kawan, dalam segmen tadi kita telah melihat Kak Mia dan Daniel berbual-bual dengan ibu mereka. Puan Julia telah memberikan beberapa arahan dan pesanan kepada Kak Mia dan Daniel. Ada beberapa
beberapa contoh arahan dan pesanan yang telah digunakan. Antara contoh dialog berbentuk arahan dan pesanan daripada adegan tadi termasuklah Satu, Mia, sebelum Mak pergi, kamu tolong kemaskan meja dapur ni ya. Cuci semua pinggan mangkuk tu. 2. Daniel, jangan lupa semua sampah tu masukkan ke dalam plastik dan tolong buang ke dalam tong sampah. 3. Tadi ayah kamu beritahu Mak, dia minta kamu pulangkan buku yang dipinjamnya tu daripada jiran kita, Encik Raju. Jangan lupa tu. Murid-murid, kemahiran menyampaikan dan memahami arahan serta pesanan sangat penting ketika kita berkomunikasi. Kita hendaklah mendengar dan memahami arahan dan pesanan tersebut dengan teliti supaya kita dapat melakukan arahan dan pesanan tersebut dengan betul. Ada beberapa cara jika kita ingin memberikan arahan atau pesanan, iaitu gunakanlah perkataan harap, tolong, sila, mohon atau pastikan sekiranya kita ingin memberikan arahan atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Cara ini adalah lebih baik, bersopan dan tidak kasar. Contohnya, 1. Harap senyap. 2. Sila tanggalkan kasut kamu. 3. Mohon perhatian, sila masuk ke dewan sekarang. 4. Sebelum keluar, pastikan semua lampu ditutup. 5. Tolong tutup pintu itu. Tujuh ringgit. Hai kawan-kawan, saya sedang mengira duit belanja saya. Mak saya pesan, kalau kita simpan sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Kawan-kawan ada menabung tak? Ada? Bagus. RM7. RM60, RM5, semuanya RM67.50. Esok, akak nak simpan duit ni dalam bank. Ayah selalu berpesan, kita mesti simpan duit kita dalam bank supaya lebih selamat. Cikgu Hasnizam pun selalu berpesan. Katanya kita mesti beringat sebelum kena dan berjimat sebelum habis. Betul tu. Maknanya kita mestilah selalu mengingatkan diri kita supaya sentiasa berwaspada dan beringat demi masa depan kita. Oh ya Kak Mia, hujung minggu ni Daniel akan mengikuti perkemahan di sekolah. Tapi Daniel tak tahulah apa persiapan yang perlu Daniel buat ya. Wah, tanya. Daniel terpilih ya. Baiklah, untuk memastikan supaya Daniel tidak lupa, lebih baik Daniel buat satu senarai semak. Senarai semak? Macam mana nak buat senarai semak tu? Senang je. Senarai semak tu ialah senarai perkara atau barang yang penting yang perlu kita sediakan lebih awal.
begitu caranya. Maknanya, senarai semak ni membantu kita mengingatkan barang-barang yang perlu kita bawa lah ya. Pandai pun Daniel. Jom kita buat senarai semak. Sekarang, cuba Daniel sebutkan apa barang yang perlu dibawa tu. Pertama, pakaian untuk 2 hari. Kedua, alatan mandi. Ketiga, kasut sukan. Keempat, tuala mandi. Kelima, pakaian tidur. Keenam, selimut. 7, makanan. Ke-8, minuman. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu semua sudah bersedia untuk mengikuti perkemahan kita pada hujung minggu ini. Pertama, kamu semua sudah dapatkan tak kebenaran daripada ibu bapa? Sudah cikgu. Ibu bapa saya mengizinkan saya pergi perkemahan ini. Ayah saya pesan supaya saya menyampaikan surat ini kepada cikgu. Ya cikgu, ibu dan bapa saya juga sudah izinkan. Ibu bapa beritahu supaya saya menjaga keselamatan diri. Wah, nampaknya Fahmi dengan Linggam tak sabar nak mengikuti perkemahan ini, cikgu. Tidak mengapa Daniel, cikgu faham. Ini merupakan pengalaman pertama kamu berkemah di sekolah. Cikgu, apakah aktiviti yang kita adakan sepanjang perkemahan ini nanti? Yalah cikgu, tentu banyak perkara baru yang akan kita belajar nanti. Memanglah Linggam, biarlah cikgu terangkan dahulu. Baiklah, sepanjang perkemahan nanti, kamu semua akan belajar yang pertama, kawat kaki. Yang kedua, cara-cara mendirikan kemah. Yang ketiga, kita akan belajar juga cara mengikat tali. Dan terakhir, kita akan belajar kaedah pertolongan cemas. Wah, seronoknya. Saya tak pernah berkawat kaki, tapi saya pernah tengok askar berkawat di televisyen. Ya, saya suka tengok askar berkawat. Semuanya nampak segak dan berdisiplin ketika mendengar arahan. Memanglah, kalau mereka tak dengar arahan dengan betul, macam mana mereka hendak berkawat dengan sama dan serentak? Betul tak cikgu? Betul tu. Sebab itu kita perlu mendengar segala arahan dengan teliti supaya kita dapat menjalankan segala arahan tersebut dengan betul. Baiklah cikgu, apakah arahan cikgu lagi? Baiklah, sekarang kita akan bersihkan alatan yang akan kita bawa untuk perkemahan nanti. Jom Fahmi, jom Nenggum. Jom. Banyaknya bawa sini. Yalah. Baiklah Daniel, saya harap awak dapat dengar arahan saya dengan teliti dan dapat sampaikannya kepada rakan lain dengan jelas. Baiklah cikgu. Baiklah, perhatian kepada semua ahli-ahli perkemahan, sila dengar arahan dan pesanan ini dengan teliti. Pertama, sila serahkan borang kebenaran ibu bapa esok. Kedua, pastikan setiap ketua kumpulan membuat catatan barang-barang yang diperlukan. Ketiga, tolong bersihkan dan susun barang-barang yang telah digunakan. Keempat, beritahu setiap ahli kumpulan membawa ubat jika perlu. Kelima, semua ahli diminta membuat senarai semak barang-barang yang diperlukan. Dan akhir sekali, jangan lupa Cik Hasnizam minta kita membawa sedikit bekalan makanan dan minuman. Wah, nampaknya Daniel akan menyertai perkhidmatan di sekolahnya pada hujung minggu ni. Seronoknya. Baiklah, dalam kisah Daniel tadi, kita telah mendengar beberapa contoh arahan dan pesanan. Diharap kawan-kawan sudah faham ya kemahiran memberikan arahan dan pesanan.
Sebagai ulang kaji, mari kita lihat contoh-contoh arahan dan pesanan tersebut sekali lagi. Satu, ayah saya berpesan supaya saya sampaikan surat kebenaran ini kepada cikgu. Dua, mereka beritahu saya supaya saya menjaga keselamatan diri. Tiga, sila serahkan surat kebenaran ibu bapa esok. Empat, pastikan setiap ketua kumpulan membuat catatan senarai peralatan yang diperlukan. 5. Tolong bersihkan dan susun barang-barang yang sudah digunakan. 6. Sebelum kamu pulang, pastikan semua lampu dan kipas ditutup. Kemahiran menerima dan melaksanakan arahan sangat penting. Kita mestilah boleh mengecam perkataan yang berbentuk arahan serta pesanan. Contoh perkataan yang berbentuk arahan dan pesanan ialah: 1. Beritahu. 2. Sampaikan. 3. Diminta. 4. Sila. 5. Tolong. 6. Pastikan. Kita bukan sahaja diharap boleh melakukan arahan serta pesanan dengan betul, tetapi juga kita mestilah boleh memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas, tepat dan tersusun supaya mudah difahami oleh orang lain. Assalamualaikum. Salam. Daniel. Wah, Mama, kapten kita dah balik lah. Macam mana? Seronok tak perkhidmah tu? Seronoknya. Dan Daniel dapat peserta terbaik lah, Mama. Ya. Wah, tahniah Daniel. Terima kasih. Cuba Kak tengok sijil tu. Wah, hebatlah adik kakak. Apa yang Daniel belajar dalam perkhidmahan ni? Banyak perkara baru yang Daniel belajar. Cara berkawat, mengikat tali, pasang kemah dan memberi pertolongan cemas. Seronoklah. Best. Dan yang lebih penting, Daniel belajar untuk memberi arahan dan menerima pesanan. Terima kasih Mama kerana mengizinkan Kapten Daniel mengikuti perkhidmatan ni. Okey, Kapten. Ya kawan-kawan, begitulah kisah kawan kita Daniel yang telah pergi berkhemah. Diharap kawan-kawan telah faham pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum berpisah, sila jawab soalan-soalan ini. Sehingga berjumpa lagi, selamat belajar dan rajin-rajinlah membaca. Satu, apakah maksud arahan dan pesanan? 2. Sebutkan contoh-contoh arahan dan pesanan berdasarkan cerita tadi. 3. Nyatakan contoh-contoh perkataan berbentuk arahan dan pesanan berdasarkan cerita tadi. 4. Mengapakah kita mesti memaklumkan arahan dan pesanan yang diterima secara jelas dan tepat?
memberi arahan dan pesanan. Sebutan mesti betul dan jelas agar mudah untuk difahami, dapat dilakukan dengan baik. Guna semua perkataan ini, beritahu diminta sampaikan. Sila mohon tolong dan pastikan untuk arahan juga pesanan. Memahami dan melaksanakan arahan sangat penting untuk menjalankan tugas. Guna semua perkataan ini.